إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu semua mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai sekalian manusia, hendaklah kamu bertakwa kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya diciptakan pasangannya, dan dari mereka berdua dia tebarkan lelaki dan wanita yang ramai. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah yang kepadanya kamu meminta hubungan silaturahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu berkata benar. Nescaya Allah akan memperbaiki bagi kamu segala amalan kamu, dan Allah Ta'ala akan ampunkan bagi kamu segala dosa-dosa kamu. Wa may yuti'illaha, barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, sesungguhnya dia telah mencapai kemenangan yang sangat besar. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa shifaa'a min kulli da'in. Bahagian yang ke-41, hadis dhaif dan maudhu'. Hadis dhaif dan hadis maudhu', hadis palsu. Dhaif ni makna dia lemah, dan hadis maudhu' ni adalah hadis yang palsu. Itu dia. Baik. Jadi hadis ni kita tahu makna hadisnya apa dia? Hadis ialah al-hadithu, kalau ikut mana istilah dari sudut perkataan, maknanya al-hadath lah, hadis, perkataan, ucapan, ataupun di sudut istilah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun ma udhifa. Hadis mana dia? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkataan, perbuatan, sifat fizikal dia ataupun akhlak dia sallallahu alaihi wasallam, dan pengakuan dia, itu hadis. Itu dipanggil sebagai hadis. Jadi hadis, bila sebut hadis ni, kita tahulah dia terbahagi kepada beberapa bahagian. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif, ada hadis yang palsu. Ini daripada sudut penerimaan dan penolakan hadis itu, dia terbahagi kepada 3 lah. Hadis yang sahih, hadis yang dhaif, dan hadis yang palsu. Adapun hadis yang sahih ni, sedikit pencerahan, ialah hadis yang sanad dia tadi berhubung, tidak terputus lah.
Mana sampai kepada perawi hadis tu macam ashabu kutubis sunan, maknanya sampai kepada Al-Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasai, Ibnu Majah kan. Maknanya Muwatta, Ahmad apa semua tu. Jadi sebelum sampai kepada penulis kitab-kitab hadis ni, sanad dia bersambung lah, tak terputus. Daripada Nabi SAW sampai kepada sahabat, tabi'in, tabi'in, atba'u tabi'in, maksud dia sampai kepada perawi kitab tadi. Yang mana kita tahu bahawa kebanyakan ataupun perawi penulis kitab-kitab hadis ni Sunan Sittah tu, mana mereka ni adalah ulama yang di kurun yang kedua ataupun kurun yang ketiga Hijriah lah, kan? Kurun yang kedua ataupun kurun yang ketiga Hijriah, maknanya 100 tahun lebih lah selepas Nabi SAW wafat, ataupun 200 tahun lebih sikit. Itu. Jadi yang berhubung sanad itu hadis yang sahih ya. Kalau orang tanya hadis sahih ni apa? Pertama dia sanad dia berhubung. Pertama. Kan? Yang kedua perawi itu adil lah. Kan? Adil. Sanad dia berhubung, perawi dia tu adil. Jadi adil, memang takrif adil tu dia kan. Jadi maksud dia kemudian dia ada dhabit. Dhabit ni yang ketiga lah. Dhabit ni maksud dia kekuatan hafalan dia, penjagaan dia terhadap hadis yang diriwayat tadi. Mana dia kuat, sama ada di dada dia jaga ataupun di buku dia. Kan, dia buku dia tulis. Dan ulama hadis ni bila dia tulis buku dia tak bagi orang lain pinjam. Dia tak bagi orang pinjam, dia takut nanti orang ubah titik. Kan, orang ubah, orang buang huruf satu dah jadi makna lain. Hak tak ada titik, dia buah titik dah jadi makna lain. Kan? Jadi takut. Maknanya dia simpan. Kalau dia pergi musafir mana-mana, dia akan bubuh dalam baju dia apa semua, takut orang curi. Begitu sekali jaganya ulama hadis terhadap hadis yang mereka riwayat ataupun dhabit. Jadi dalam dada ni memanglah, dada ni dia panggil dhabit. Dada ni dia dalam dada lah, ataupun dhabit dalam kitab ni dia jaga. Itu maksud dia. Itu yang ketiga kan, kalau syarat hadis sahih tadi. Lepas tu hadis tadi tidak, dia panggil tidak syaz. Tidak syaz ni apa dia? Maknanya dia orang yang kuat, dia meriwayatkan hadis bercanggah dengan orang yang lebih kuat daripada dia. Ada dipanggil hadis syaz. Dia tu dah siqah dah kan, tapi dia riwayat hadis, satu hadis ni bercanggah dengan hadis yang lebih kuat orang tu, periwayat tu daripada dia. Yang maksud nak kata kuat, lebih kuat ni siapa yang membezakan? Ini kita panggil ulama di bahagian bidang dia lah. Setiap bidang ada ahlinya kan. Gitu. Jadi hadis dia tidak syaz. Syaz tidak bersendirian maksud dia. Orang lain semua riwayat hadis bercanggah dengan riwayat dia, walaupun dia siqah. Tapi ramai riwayat hadis bercanggah dengan hadis dia, tu panggil hadis syaz. Maka hadis dia jadi dhaif. Kalau ada syaz maknanya hadis dia tak diterima sebab menyanggahi riwayat-riwayat yang lain. Itu maksud dia. Dan yang kelima, tidak ada illah. Illah ni sesuatu yang boleh merosakkan kesahihan hadis tu. Dari sudut matan ke, dari sudut sanad ke. Ni cerita ni saya cerita secara ni lah. Masa apa? Tidak ada penyakit lah. Contoh illah ni makna dia apa? Penyakit. Tidak ada penyakit pada sanad ataupun pada matan hadis tu, maka hadis tu akan jadi hadis yang sahih dan dia wajib diterima pakai. Itu hadis yang sahih kan, cerita dia. Maksudnya kita nak bagi pencerahan sikit lah. Nah, jadi kalau orang tanya lagi, apa dia hadis yang hasan pula? Hasan sahih, hasan ni macam mana pula? Hasan ni makna dia baik, tapi darjat dia rendah sikit daripada hadis sahih. Walaupun begitu, dia tak keluar daripada skop hadis yang sahih. Maknanya sahih, hasan duduk bawah sikit, tapi wajib juga kita terima bila dia kata hadis ni hasan ni. Jadi kita faham hadis ni hasan maknanya wajib kita terima pakai. Cumanya dia ni cukup lengkap syarat tadi, kecuali satu syarat je. Dhabit rawi ni tak kuat macam dhabit orang yang siqah tadi. Maksudnya hafalan dia tak ubah sangat. Kan? Dia ni macam syak-syak sikit lah. Tapi ada hadis lah yang sokong dia. Kan? Mana dia jadi kuat tadi. Itu hasan tadi. Dhabit dia tak kuat, mana Allah maksud gitu. Dhabit dia apa dia? Dhabit ni sesuatu yang dijaga dalam dada ataupun dalam
kitab dia. Itu hadis hasan. Adapun hadis dhaif ni maksudnya yang tidak ada padanya sifat-sifat hadis sahih lah. Hadis dhaif yang tidak ada padanya sifat-sifat hadis yang sahih dan tidak ada padanya sifat hadis yang hasan, maka dia jadi dhaif, lemah. Gitu. Hadis palsu pula, ni huwal kalam al-mansub, ucapan perkataan yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara dusta, kadzib. Kan baru ni kan ada daripada sebar dalam WhatsApp cerita pasal masuk bulan Syaban pula. Apa dah saya pun tak baca sangat, tapi hak tu jelaslah palsu kan. Maknanya dia kira hari mula daripada pukul 1. Pukul 1 malam kira hari. Orang kira hari bila terbenam matahari tu kira hari baru dah. Dia pukul 1 tengah malam baru dia nak kira hari baru. Nampak sangat pembohongnya. Nampak sangat pembohongnya. Jadi maknanya gitu. Benda palsu ni orang suka-suka nak mereka. Jadi maknanya ada beberapa tujuan dan hasrat lah orang-orang mereka hadis palsu ni. Di antara dia niat baik. Macam Nuh bin Maryam ke apa kan. Dia niat tengok orang duk sibuk pasal ilmu hadis. Orang tak ambil berat sangat pasal baca Quran apa semua ni kan. Dia sibuk pasal belajar hadis. Quran tak tafsir Quran ke apa, tajwid Quran apa, orang tak apa nak ambil berat. Dia pun pergi reka lah hadis fadilat surah. Baca surah Waqi'ah fadilat ni untuk murah rezeki apa semua. Baca surah ni dapat fadilat ni, baca surah ni fadilat ni. Boleh kata semua surah ada fadilat tersendiri. Dan kebanyakannya adalah al-kalamu al-mansubu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kadhiban wa iftira'an. Ucapan perkataan yang dinisbahkan, disandarkan kepada Nabi kita SAW secara kadhib, dusta, iftira, kan? Perkara yang diada-adakan, direka-rekakan. Ada yang bertujuan baik dan ada yang memang tujuan dia jahat. Sebagaimana seorang tu dia telah dihukum bunuh, dia kata bunuhlah aku. Dia kata aku dah buat berapa ribu hadis dah, aku dah palsukan hadis tadi. Banyak hadis aku dah palsukan. Dia kata kalau bunuh aku, bunuhlah, dia kata. Ini zindiq, puak zanadiqah, puak munafiqin, puak yang berpura masuk Islam. Dia berpura-pura masuk Islam, dia mencipta banyak hadis palsu. Dia kata dah ribuan hadis aku dah buat lah, tersebar lah di serata tempat. Kena bunuh-bunuh lah. Tapi kata khalifah tadi, kan, kata dia yaqumu biha al-jahabidah, kan. Maksud dia tak kisah, dia kata kami ada ulama-ulama besar kami yang akan menjaga dan memelihara hadis Nabi. Kami tak kisah hadis palsu semua orang boleh tahu, orang boleh kenal. Maka dia hukum bunuh orang zindiq tadi. Macam tu. Ada yang kerana dia memang nak merosakkan Islam. Itu dah hadis palsu tadi, hadis maudhu'. Ini banyak kita baca, dengar orang cerita gini. Jangan kita ambil percayalah, terutamanya zaman kita ni banyak duduk di alam maya daripada alam nyata. Kan? Duduk di kereta pun, duduk dalam kereta dekat traffic light pun kutoleh kiri, kutoleh kanan, belakang je tak kutoleh pun. Depan aku tengok, kutilik ke depan. Maknanya semuanya sibuk dengan handphone dia. Itulah nama dia handphone pun, nama pun handphone kan. Bukan apa nama pocket phone kan. Jadi macam tu. Sampai yalah kereta dia pun besar kat depan, kereta kita kecil kat belakang. Jadi traffic light ni tengok kereta depan dah jalan dah, kita tak jalan lagi. Lori besar kat belakang tolong kita kat depan, dia horn orang kat depan, barulah jalan orang di depan tu. Maknanya dia khusyuk, dia duduk di alam maya, bukan di alam nyata. Macam itulah Allah Ta'ala kata in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kan? Datang kepada kamu berita khabar orang-orang fasik, maka ambil tabayyun dulu, bukti. Jangan terus baca baru 2 baris, oi bagus ni, sebar terus. Kan, sebar benda tu palsu. Tepuk kepala dulu kan. Tepuk kepala kemudian lah maknanya. Jangan tepuk kepala kemudian, tepuk kepala dulu. Supaya kita tidak menyebarkan kepalsuan. Maka kita ni bila sebarkan kepalsuan tadi, Nabi kata man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Mengadakan pendustaan terhadap Nabi SAW secara sengaja ni, maka kita sediakan tempat duduk dalam neraka. Jadi berhati-hati dalam menyebarkan bahan-bahan maklumat dalam handphone kita tu kan.
Telegram ke, WhatsApp ke, apa ke, kan? Jangan kita mudah sebarkan. Lebih baik kita baca ataupun tak baca, tak apalah. Kalau kita boleh bezakan ni benar ataupun tak benar, kita boleh baca lah. Tapi kebanyakannya tidak benar lah. Itu hadis-hadis yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW ada yang sahih, hasan, dhaif dan maudhu'. Hadis dhaif pun maknanya kadang-kadang dia boleh terangkat daripada dhaif kepada hasan. Hadis itu sifat dia lemah kerana sedikit masalah pada perawi gitu. Maka dengan bantuan perawi-perawi yang lain yang meriwayatkan hadis yang sama makna dengannya, maka dia boleh terangkat daripada lemah tadi. Dia panggil yan jabir lah. Hadis tadi yan jabir dalam bahasa Arab, dia kata boleh terangkat kepada hasan li ghairihi. Dia boleh hasan li ghairihi, dia jadi hasan kerana hadis yang lain yang tolong dia, bukan kerana diri dia. Kerana diri dia memang tak boleh dah, memang dia tak boleh panjat dah, lemah dah, nak kena ada orang tolong tolak dia naik ke atas, kan? Jadi mana ada hadis yang lain tolong tolak dia naik ke atas. Itu jadi hasan kerana yang lain, dia panggil hasan li ghairihi. Dan maudhu' ni memang tak boleh pakai lah, hadis yang palsu lah. Ini reka betul ke atas Nabi SAW. Dalam kitab hadisnya Al-Imam Muslim bin Hajjaj rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa tayyaballahu tharah menyebutkan di awal kitab peringatan keras terhadap hadis dhaif dengan judul bab larangan menyampaikan hadis dari setiap apa yang didengar. Maksudnya larangan kita menyampaikan hadis daripada semua yang kita dengar terus sampai, dengar terus sampai. Ya kan? Begitu. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadhiban. Cukuplah, ataupun kafa ni makna dia memadai. Kafa makna dia memadai. Bukan makna sekolah kafa tu sekolah memadai. Mengaji kafa tak payah mengaji lain lah, bukan maksud dia gitu. Itu kafa singkatan daripada apa perkataan bahasa Malaysia kan. Jadi maknanya di sini kafa di sini memadai ataupun cukup. Kan? Inna kafainaka almustahzi'in. Ayat tu. Ayat inna kafainaka almustahzi'in. Kan? Kami cukupkan engkau daripada orang yang memperolok ataupun mengejekkan engkau. Kami bantu engkau terhadap orang yang mengejek engkau. Macam itulah. Kafa bil mar'i, cukuplah, memadailah bagi seseorang kadhiban, sebagai satu pendustaan. Cukuplah dikira dia sebagai pendusta, an yuhadditha, bahawa dia ni bercakap, bersembang, bikulli ma sami'a, dengan setiap apa yang dia dengar. Apa dia dengar dia cerita orang, apa dia dengar dia cerita orang, apa jiran dia kata dia cerita. Kan? Cukuplah dia tu sebagai pendusta. Maknanya bahaya tu. Cakap bohong ni dosa besar lah, bukan dosa kecil. Minal mubiqat, berdusta tadi kan. Dan dia adalah sifat orang-orang munafiqin, cakap bohong. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Muslim menyebutkan bab larangan meriwayatkan dari orang-orang dhaif. Dhaif ni bukan dhaif fizikal lah maksudnya. Dhaif periwayatan dia, lemah dia dalam riwayat, tak berapa nak ingat ke apa ke. Jadi ulama-ulama hadis ni dia ambil hadis ni kira habis. Orang tu suka melawak, gurau pun dia tak ambil dah hadis. Gurau ya. Kan? Ataupun orang tu dia suka duduk di pasar, suka minum kat pasar. Kalau nak riwayat hadis, dia tak ambil dah hadis daripada dia. Dia panggil apa? Khariatul muru'ah kan. Maksudnya muru'ah, maruah dia tadi macam jatuh sikit lah. Dia serta duduk minum di kedai kopi pun. Jadi ulama-ulama hadis tak suka. Jadi orang yang nak sampaikan hadis, nak meriwayatkan hadis, dia cukup jaga muru'ah dia. Muru'ah ni maksud maruah dia. Dia cukup jaga akhlak dia cukup jaga. Supaya apa? Supaya dia ni tak tertulis di kalangan rijal ad-du'afa. Supaya macam tu dia pun nak jaga sungguh. Sebab tu kita tengok ramai ada sahabat-sahabat yang cukup ramai dia pun tak riwayat banyak hadis. Kan? Begitu juga dengan tabi'in tadi. Dia tak riwayat banyak hadis. Kalau takut tersilap, dia lupa ke apa-apa, maka dia ni duduk dalam golongan ad-du'afa tadi. Dia nak jaga status dia, walaupun satu hadis dua hadis tak apa, tapi dia mantap betul. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, sayakunu fi akhiriz zamani
Nabi kata sayakun, sin makna dia akan datang lah maksudnya. Nanti akan datang, Nabi kata, ni mukjizat. Nabi cerita benda yang belum berlaku, tapi benda tu pasti akan berlaku. Ni mukjizat Nabi SAW. Nabi kata akan ada di akhir zaman nasun min ummati, manusia daripada umatku, yuhaddithunakum, mereka akan bercerita kepada kamu, bima lam tasma'u antum, dengan apa yang kamu tak pernah dengar. Lam ni kalau masuk pada fi'il mudhari' makna dia belum, makna belum pernah, tak pernah. Ya kan? Kelam kan? Belum lah. Ana lam adhhab ila dukan, saya belum pergi ke kedai. Lam. Jadi orang faham tu, oh dia ni tak pergi lagi. Lam, belum berlaku. Tapi dia guna kepada fi'il mudhari', perkataan sekarang atau akan datang. Jadi maknanya lam tasma'u, yang kamu belum pernah dengar. Antum, kamulah, taukid. Wala aba'ukum, dan tidak juga datuk nenek kamu tak pernah dengar benda ni. Tiba-tiba hari ni dia bercerita macam fadilat bulan ni lah. Bulan Sya'ban, bulan Rejab, cerita kat orang kalau masuk kita ni, sampai dekat orang berita bahawa masuk bulan Rejab ni maknanya kita ni dibebaskan daripada neraka Jahannam, begini kan. Orang tak pernah dengar tu, nenek kita tak pernah dengar, alim ulama sebelum kita tak pernah dengar pun benda-benda yang macam tu. Tapi hari ni ramai orang nak bercerita kan. Fa iyyakum wa iyyahum, maka adalah kamu berwaspada daripada mereka ini. Tu jaga. Zaman kita hari ni lah. Zaman kita hari ni pendustaan, pembohongan yang cukup mudah tersebar. Kan? Dalam masa tak kurang daripada 24 jam ya. Sekarang kita mesej hak duduk di kutub utara selatan tadi dah dapat dah. Kalau ada line lah. Kalau tak ada line Selcom ke apa-apa memang tak dapat lah kan. Itu cerita dia. Hadis riwayat Muslim. Ini cerita tentang hadis-hadis palsu. Al-Imam Ibn Hibban dalam kitab sahihnya menyebutkan pasal peringatan terhadap wajibnya masuk neraka. Dia wajib masuk neraka bagi orang yang menisbahkan sesuatu kepada Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia tidak mengetahui kebenarannya. Selanjutnya beliau menyebutkan dasarnya, iaitu sabda Nabi SAW, man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata atasku, mengada-adakan ucapan yang tidak ada diucapkan oleh Nabi SAW, falyatabawa, maka sediakanlah dia maq'adahu, tempat duduknya, minan nar, daripada neraka. Ini ugutan-ugutan untuk orang yang buat cerita palsu ataupun hadis palsu. Walaupun dia niat baik, dia nak sedarkan orang kan, begitu, maka dia sedia tempat duduk dalam neraka. Tetapi sungguh amat disayangkan, kita banyak mendengar daripada para syekh hadis-hadis maudhu', macam cerita hadis roti jala tu kan, yang dia mau palsu orang cerita kan. Tapi tak ada lah dengar dia bertaubatnya daripada apa yang dia cakap tadi. Tapi mempertahankan benang yang basah dan tak kering, tak kira lah kan. Maknanya ini satu yang menyedihkan lah. Untuk menguatkan mazhab dan kepercayaan mereka, dia mari hadis segala hadis-hadis yang palsu apa semua tadi untuk kuatkan amalan mereka tadi. Itu dia. Di antaranya seperti hadis ikhtilafu ummati rahmatun. Okay? Ikhtilaf umatku, perbezaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Hadis yang batil lagi, dusta ni. Ya kan? Macam mana pula Allah Ta'ala mencela perpecahan? Allah mencela perpecahan. Allah Ta'ala kata wala tafarraqu ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Allah kata, janganlah kamu menjadi orang-orang yang memecah belahkan agama mereka. Wala takunu kalladzina farraqu dinahum. Surah apa ya? Saya lupa surah apa. Saya nak tolong cari. Surah dan ayat.
kita ni tidak hafal. Wala takunu kalladzina farraqu dinahum. Farraqu dinahum, surah Ar-Rum ayat 32 dan surah Al-An'am ayat 159. Ar-Rum, Al-An'am 159, ayat Al-An'am 159 dan Ar-Rum 32. Cuba kita buka ayat tu tengok. Kan? Al-An'am dulu. Surah Al-An'am. Al-An'am nombor apa ya? Surah nombor 6 dia. Jadi ayat 159. Allah kata innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belahkan agama mereka. Itu. Maksud dia apa yang dimaksudkan memecah belahkan agama tadi? Depa maknanya dia buat mari benda yang baru dalam agama yang tak ada dalam agama. Ahlul bid'ah lah. Ahlul bid'ah ni adalah orang yang memecah belahkan agama. Bukan orang yang mengajak kepada as-sunnah adalah orang yang memecahkan agama. Tak. Tetapi inilah yang berlaku hari ini sebaliknya. Orang yang mengajak kepada sunnah, berpegang kepada sunnah, dituduh sebagai pemecah belah masyarakat. Jangan duk cerita lah pasal tak boleh, tak baca, tak ada sunnah baca Yasin malam Jumaat, nanti pecah belah masyarakat. Masyarakat dah bersatu lama mana dah. Tapi bila mari beberapa tahun kebelakangan ni, ada orang cerita kata tak ada baca Yasin beramai-ramai malam Jumaat. Jadi puak-puak Wahabi ni mereka memecah belahkan masyarakat. Kita kata kita bukan nak pecah belah masyarakat, kita nak tarik masyarakat ke satu jalan, iaitu jalan kebenaran, jalan Rasulullah SAW. Dan Allah Ta'ala suruh Nabi kata, Qul wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Katakanlah ni dia jalan yang lurus, ikut. Kita nak tarik orang mari sini, nak tarik orang mari sini. Yang nak gelincir, yang nak jatuh, tarik dia, selamatkan dia ke sini. Okay? Tapi dia pun tak mau. Tak mau. Tuduhnya pula kita tadi kan, sebagai perosak masyarakat. Kita cuma nak cerita. Tapi apa boleh buat, kita hanya nak cerita. Jadi maknanya, okay, ikhtilaf ni tercela. Bagaimana pula Nabi tadi nak cakap satu hadis yang menyanggahi perintah Allah. Allah larang kita berpecah belah. Betul juga surah Ar-Rum tadi ayat 32 kan? Wala takunu kalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an surah Ar-Rum tadi kan? Jangan kamu jadi seperti orang-orang yang memecah belahkan agama mereka. Jadi berpuak-puak. Kullu hizbin, setiap parti. Ini ayat yang mengharamkan parti ini, tuan-tuan. Tuan-tuan tak ada tuan-tuan dua orang. Kan? Ini ayat yang mengharamkan berpartai-partai ni, berparti-parti ni, berkumpulan-kumpulan ni. Ini ayat yang melarang. Surah Ar-Rum ayat 32. Allah kata kullu hizbin, setiap parti, setiap jemaah, setiap kumpulan, bima ladaihim farihun, dengan apa yang ada di sisi mereka daripada bukti dan hujah, masing-masing gembira. Kami hujah kami yang ni, kamu hujah kamu itu, berbalah sama-sama sendiri. Walaupun Tuhan mereka satu, Al-Quran satu, dan Nabi mereka satu, tetapi mereka berpecah belah. Apa tu? Ar-Rum 32. Cepat tak? Surah Ar-Rum 32. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Jumpa tak? Ar-Rum sebelum surah As-Sasan. Selepas ke? Selepas Ankabut. Ayat 32. Atau
Wala takunu minal ladzina wala takunu minal musyrikin. Allah kata jangan kamu jadi daripada orang-orang musyrik kan sebelum tu kan. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Itu. Jadi ayat Al-Quran dia larang kita berpecah belah. Tetapi bagaimana pula Nabi nak kata ikhtilaf ummati rahmatun, perpecahan umatku adalah rahmat. Itu dia. Jadi bercanggah dengan nas Al-Quran. Itu. Jadi berlaku perselisihan di antara ulama terutamanya dalam bab fiqh berlaku perselisihan. Tetapi perselisihan yang mu'tabar, perselisihan yang dibenarkan. Maksudnya apa dia perselisihan dibenarkan? Perselisihan yang masing-masing ada padanya dalil, tapi faham dalil berbeza. A faham dalil macam ni, B faham dalil macam ni. Contohnya, ya? Dalil yang sama, tapi fahamnya lain. Sebab tu para sahabat radhiyallahu anhum ikhtalafu wa lam yatafarraqu. As-sahabah, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berselisih dalam beberapa bab. Contohnya macam inilah saya katakan. Hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu bahawa dia berjalan dengan Nabi sallallahu sampai di satu tempat sampah, longkak sampah Nabi kencing dalam keadaan berdiri, buang air kecil dalam keadaan berdiri. Aisyah pula kata siapa yang kata Nabi kencing berdiri maka dia telah berdusta. Nampak tak? Ikhtilaf tak? Ikhtilaf. Dusta ni bukan benda main. Dusta. Ya? Hadis pada Aisyah begitu, hadis pada Huzaifah macam ni. Bercanggah. Huzaifah kata aku tengok Nabi buat sendiri. Aisyah kata dusta. Itu maksudnya ikhtilaf. Maksudnya hadis tu sampai dekat, tak sampailah maknanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga tentang hadis yang i'tikaf. Hadis i'tikaf kan, ni bulan Ramadan nak bagi orang nak serabut tanyalah pasal i'tikaf. Ustaz-ustaz nak buat macam-macam. Masing-masing ustaz ada buku risalah Ramadan, tazkirah Ramadan. Tiap-tiap ustaz, tiap-tiap guru, kita kata ustaz kita kawan kita ni kan, masing-masing ada buku khas dia tentang Ramadan. Nak mari bulan depan ni, berapa hari lagi dah kan, pejam celek tu dia Ramadan dah. Baru semalam Ramadan. Kan? Jadi begitu. Maknanya hadis i'tikaf tu, Aisyah kata la i'tikafa illa fi thalathati masajid. Begitu juga hadis, bukan Aisyah kata, bukan, Hudzaifah bin Al-Yaman. Aisyah kata al-i'tikaf fi masjidin jami'. I'tikaf di masjid jami'. Bila sebut masjid jami' ni mana tak kira lah masjid yang dibuat padanya Jumaat tadi kan. Begitu juga Hudzaifah dia mengingkari kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Abdurrahman, dia kata qaumun ya'takafu baina darika, kan? Ada puak-puak yang beriktikaf dekat dengan rumah engkau, masjid rumah engkau, kan? La tunkirhum, engkau tidak mengingkari perbuatan mereka. Kata Huzaifah, kata Abdul Mas'ud, la'allaka nasita wa hafidhu, la'allaka akhta'ta wa asabu. Macam itulah lebih kurang. Kata Ibn Mas'ud, barangkali engkau lupa kot, mereka hafal hadis tu, engkau lupa hadis tu. Dan barangkali engkau silap, mereka betul kot. Dia kata ana ma nasitu wa ma akhta'tu, aku tak lupa dan aku tidak silap. Kan, aku dengar Nabi sallallahu kata la i'tikafa illa fi salasati masajid. Tidak ada i'tikaf melainkan pada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabi SAW. Jadi benda ni khilaf. Ini kita panggil khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar, yang ada nas. Faham nas, fahamnya berbeza. Kan? Gitu. Faham dalil. Itu tak apalah. Jadi kita ikhtilaf. Ikhtilaf di antara rajih dengan marjuh saja. Di sisi saya benda tu rajihnya yang ni. Di sisi sahabat saya B, yang rajihnya bercanggah dengan apa yang ada pada saya. Jadi kita berlapang dada dalam bab kita panggil masalah khilaf yang tanawwu'. Khilaf yang tanawwu' ni maksud khilaf yang boleh ada dalam bab fiqh, bab faham dalil. Masing-masing ada nas, fahamnya berbeza, dan semuanya adalah
mujtahid. Al-Imam Abu Hanifah adalah mujtahid. Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad dan seterusnya ulama yang selepas tu, mereka adalah mujtahidun. Kan? Begitu juga tentang tarawih bilangan rakaat tadi kan. 11, 20, 40 dan ikut suka lagi tak subuh. Nah, mana aja Nabi kata salatul laili mathna mathna kan. Semayang malam 2 rakaat bila idza khasyita, bila kamu takut masuk subuh, maknanya witir dengan satu tadi kan. Maknanya tak kira lah berapa puluh rakaat pun. Tapi cumanya yang rajih di sisi saya macam begini. Kan? Kalau saya berpegang kepada yang mengatakan bahawa Nabi cakap Nabi ditafsirkan oleh perbuatan Nabi SAW. Itu faham dalil. Cumanya ia tidak mencela B dan seterusnya begitulah. Di antara rajih dan marjuh. Di sisi A, kerana itu adalah bid'ah. Di sisi B dia tak jadi bid'ah sebab dia ada dalil. Jadi macam tu. Kita nak kena terbuka lah. Terbuka tadi. Baik. Ikhtilaf perselisihan. Ikhtilaf maknanya perselisihan. Jadi hadis ni Al-Allamah Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala berkata itu bukan hadis. Ini bukan hadis. Begitu juga orang yang mencipta hadis ni, dia kadang-kadang nak tolong mazhab dia bodoh juga. Macam apa pentaksub kepada mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni kuat taksub dia, tak macam kita. Dia kuat lagi. Sampai ada di kalangan mereka tadi pergi tulis reka. Dia kata Abu Hanifah kata. Dia tak kata Nabi kita, tapi Abu Hanifah kata. Kata Abu Hanifah, kan? Sayati ba'di, akan datang selepasku rajulun, seorang laki-laki, kufurnya asyaddu minasyaitan, lebih teruk daripada kufurnya syaitan, iaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dia anti mazhab Syafi'i. Dia pergi reka. Abu Hanifah tak kata pun. Kawan tu tak tahu pun. Kan? Imam Syafi'i tak pernah jumpa pun Abu Hanifah kan? Tak pernah jumpa pun. Itu cerita dia. Sebab jika perbezaan pendapat adalah rahmat, niscaya kesepakatan adalah sesuatu yang dibenci. Nampak tak? Bila perselisihan satu rahmat, maka persatuan tadi adalah satu perkara yang tak disukai lah, mana yang dibenci lah. Itu jadi dia. Itu dia. Hal yang tak mungkin diucapkan oleh seorang Muslim. Mana mungkin orang Islam yang tak mengaji pun boleh cakap benda macam ni kan. Dia pun faham juga. Termasuk hadis makdzub, dusta. Ini adalah ta'allamu sihra wa la ta'malu bihi. Belajarlah sihir tapi jangan beramal dengannya. Ya? Saya kesepakatan adalah sesuatu yang benci, tak faham. Oh, gitu. Tak apa. Maknanya kalaulah perselisihan umat itu satu rahmat, nescaya jadilah persatuan itu sesuatu yang dibenci dalam Islam. Sesuatu yang bercanggah. Perselisihan dan persatuan bercanggah kan? Masing-masing persatuan ialah sepakat tadi. Dia bercanggah dengan perselisihan. Disuruh kita bersatu, maknanya dilarang kita berpecah. Kalau disuruh kita berpecah, maknanya dilarang kita bersatu. Boleh faham tak? Tak boleh faham lagi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu haznan idza syi'ta sahla, insya-Allah. Kan? Doa insya-Allah, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kan insya-Allah. Maknanya amin boleh bermakna yang kita punya dalil, the way kita percaya dalil tu sama dengan A. Amin A dengan B boleh lain. Okey, tinggal hak tu. Tinggal hak saya hurai tu tinggal. Ambil hak ni, faham yang pendek ni. Maknanya, okey, tinggal yang saya cerita tadi, baca hadis ni. Hadis palsu ni, ikhtilafu ummati rahmatun. Kalau Nabi cakap macam tu, okay, perselisihan adalah satu rahmat, maka maksudnya bersatu tu adalah azab lah. Jadi tak betul lah. Tak betul lah. Yang betulnya bersatu adalah rahmat, berpecah tu adalah azab. Jadi hadis ni tak betul lah.
Kan? Itu saya faham. Itu maksud itu. Yang saya hurai tadi panjang lebar pergi ke kutub utara, selatan, lautan Arktik, Antartika apa semua tu kan. Nak cerita bagi faham, rupanya susah nak faham. Kita pergi ke yang pendek balik supaya kita mudah faham. Jadi faham kot? Boleh insya-Allah ya. Tak apa, tak faham tanya. Kita ni bukan nak berhabis buku. Nak berhabis buku baca sendiri. Bila-bila berhabis saya ingat dah habis dah kot baca kan. Tapi kita nak keberkatan faham ilmu tadi kan. Jangan silap faham. Takut sangatlah orang silap faham ni kan. Ada makcik-makcik silap faham. Saya yang kena. Betul. Depa pergi sembahyang, pergi tengok orang jenazah, orang tak ada nak mandi, tak ada nak kapan lagi, depa pergi sembahyang jenazah tu, lepas tu depa balik. Orang telefon saya, betul ke hang cakap macam ni? Kawan kita telefon kita dan kan telefon. Depa kita cerita pasal lain, tak tahulah. Kok depa silap faham kot. Kawan telefon. Ni ajak apa ni? Ajak apa? Ni makcik-makcik kita ni depa pergi ziarah jenazah sahabat depa meninggal. Depa nak tunggu sembahyang jenazah lambat lagi. Depa sembahyang dulu jenazah tu. Allahu akbar. Bila saya duk ajak benda macam ni, takut sangatlah orang silap faham kan. Saya sebut huruf kecil, depa kata huruf besar. Bahaya tu. Kan? Tak tahulah depa dengar tak malam saya cakap. Saya tak cakap pun dia kata. Kan? Saya takkan dah saya nak cakap benda macam tu. Jadi macam tu. Dia solatkan jenazah sebelum mandi. Sebelum mandi dah. Bukan dia, mereka. Makcik-makcik yang duk mengaji lah dengan saya. Ni cerita lama lah ni. Cerita 4, 5 tahun, 6 tahun lepas lah ni. Tapi duk ingat lagi lah kan. Tu nak takut, berhati-hati kalau tak faham tanya, takut silap faham. Cerita ke orang lain pula kan, saya kena. Ajaran sesat. Kan, tengok macam muka orang sesat dia kata. Muka lain pada orang lain kan. Tu. Baik. Jadi hadis palsu ni, ta'allamu as-sihra wa la ta'malu bihi. Hadis palsu. Belajarlah sihir. Mana kita ni kena pergi belajar sihir lah. Ni perintah ni, fi'il amar ni. Fi'il amar ni wajib ni. Mana wajib ke atas setiap kita pergi menuntut ilmu sihir. Tapi wajib jangan kita beramal dengan ilmu sihir tersebut. Dia kata. Mana kan? Ni pelik betul. Tengok satu lagi di bawah ni. Lau ya'taqada ahadukum fi hajarin lanafa'ahu. Kalaulah seseorang itu yakin pada seketul batu, nescaya batu tadi akan memberi manfaat kepadanya. Lapar yang amat sangat ni. Batu ni tak ada masalah apa ni. Kenyang. Telan batu tu. Mestilah batu tadi akan mengenyangkan dia. Ni semua cerita apa ni kan. Ataupun tu macam mereka duk lawan dengan Israel tu kan, yang pakai segala senjata apa, mereka pakai batu saja. Batu kan, mereka pun niat batu ni jadi apa? Roket ke apa kan, niat yakin baling batu tadi ke arah tentera Israel umpamanya. Jadi ini cerita palsu ni. Cerita palsu. Dan masih panjang lagi deretan hadis-hadis maudhu' lainnya. Banyak sangat kan, kita ada buku-buku yang telah ditulis oleh ulama-ulama kita hadis palsu kan. Di antara Syekh Albani rahimahullahu taala, kitab hadis-hadis dhaif dia kan, hadis silsilah hadis ad-dhaifah wal mawdu'ah kan, wa atharuha as-sayyi'ah kan. Kitab hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis palsu. Berapa jilid tak ingat dah saya. Kalau susun di atas meja ni mungkin kan, panjang ataupun dekat-dekat satu meja ni lah kitab. Tapi kalau campur di antara hadis sahih dan hadis dhaif, susun kitab dia tu, mana panjang meja ni lah, susun penuh meja ni. Syekh Albani kitab dia hadis-hadis dhaif, dia ada silsilah hadis dhaif dan silsilah hadis sahih, kitab dia. Dan sekarang tak ada masalah apa, kalau kita tak ada duit nak beli, kita tengok dalam tu saja, dalam Maktabah Asyamilah, Al-Waqfiyah apa semua, janji kita boleh bahasa Arab, kita boleh carilah. Banyak hadis-hadis dhaif tadi. Adapun hadis yang kini banyak beredar, inilah ni. Jannibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum.
Ni hadis palsu. Jauhkanlah masjid-masjid kamu daripada kanak-kanak. Jangan bawa budak-budak pergi masjid. Tak sembahyanglah budak tu. Dan orang-orang gila daripada masjid, jangan bagi masuk masjid. Mana kita tahu orang tu gila ke tak ke? Kan? Tak tahu. Kadang-kadang orang tu dia gila, nampak okey lah. Tapi kalau masuk masjid, dia sembahyang pelik pada kita. Allahu Akbar. Dia. Ada aja. Lagu tu kan. Sekali saya pergi ni lah, ada kematian kat masjid lah. Artinya yang meninggal tu saudara di semakcik lah. Ya. Dia bawa satu anak perempuan. Last ni bawa tahu yang anak perempuan dia punya. Anak perempuan ni macam kurang sikit akal lah. Ya, ya. Kita buat lelaki lagi, dia bagian kat orang ni, dia bagian kat macam pakai ni. Jelas kan mak dia jumpa dia lah. Bukan gila lah. Tak, maknanya tak kira lah gila. Jadi maknanya Nabi Nabi tak pernah kata pun. Nabi tak pernah kata pun orang gila jangan duduk main masjid. Kalau dia pergi masjid, sebab apa orang gila ni biasanya orang kurang dia. Kan? Tu. Dan orang gila ni bukan ramai pun. Jarang sangat kita jumpa orang gila kan. Ataupun dia buat gila tu kita tak tahulah. Jadi ini hadis palsu ya. Jauhilah kanak-kanak kamu, anak-anak kamu dan orang-orang gila di kalangan kamu daripada masjid. Ni dia ni buat hadis pasal apa? Pasal dia tengok budak ni bising sangat, orang nak sembahyang pun tak tenang, tak khusyuk apa semua. Dia pun tulis hadis, dia tampal kat hadis dia lah. Tampal dekat pintu masjid. Ini masjid besar-besar. Nabi bersabda sekian-sekian. Jauhilah, dia bubuhlah riwayat orang yang tak pernah kenal kan dalam kitab Tabrani ke, kitab apa ke, supaya orang tak pergi cari kitab tadi kan. Tak jumpa hadis tu. Dia seorang yang jumpa hadis tu. Maka kau tengok, oh budak-budak tak boleh main masjid. Kesian kau budak tu. Dia semangat nak sembahyang di masjid. Datang awal pula tu, duduk soft pertama kena hambat, kena usir, duduk soft belakang, soft kanak-kanak. Siap tulis pula tu, soft kanak-kanak. Okay. Jadi macam tu. Lagi tak balik, duduklah dia soft belakang. Tak boleh dapat soft pahala, soft depan. Ini semua karut semua kan. Jadi kita ni bantah mereka, kita bawa anak kita duduk soft depan kali. Mereka tak berani kata apa kita. Dia tak berani kata apa kita. Dia kan berani kata pergi kat belakang bukan sakit pun. Kan kalau dia bagi kerbuk sebiji tu sakit lah. Tapi tak kata apa, kita buat tak tahu ya. Nak ajak mereka lagi kan. Nak ajak mereka. Itu tidak sahih. Tak sahih. Tapi hak tu hadis orang masjid. Macam hadis driver taksi itulah. Tan'im. Tan'im buat apa, umrah 7 kali sama pahala 1 haji. Dia syok lah. Kan berapa trip boleh pergi, duit banyak lah dia. Boleh duit tu. Buat umrah 7 kali pahala 1 haji. Tak payah berhaji lah. Yang pasal soft tu kan, saya difahamkan kalau budak tu macam 7 tahun tu dah berakal kan. Macam tadika tu kan tak macam budak-budak lagi sangat kan. So tak digalakkan lah. Tapi yang dah berakal tu memang boleh masuk soft. Mumayyiz, dia panggil mumayyiz lah. Tapi kita ni tak sama budak-budak ni sebenarnya. 7 tahun, 6 tahun yang mumayyiz tu kan, dia tak sama. Macam kita kata had umur baligh lah. Ada budak balik umur 12 tahun, ada 13 tahun, ada 15 tahun. Tak balik langsung tak ada lah. Maksudnya kalau tahu anak kita tu dah mumayyiz, boleh soft, tak ada masalah apa. Tu. Ya? Tak faham apa tu? Bukan mumayyiz ni kita tak galakkan dia lah. Sebab nanti maknanya nak kata putus soft tu tidak lah. Tak lah kan. Dia dah mumayyiz. Dah mumayyiz. Salamah kan nama dia apa siapa? Yang dia jadi imam tu, ingat tak? Dia jadi imam sebab dia hafal Quran. Orang kampung dia tak hafal Quran, tapi dia aurat tak lengkap tutupnya. Bila sujud nampak punggung apa semua kan. Jadi perempuan kata kat orang lelaki, carilah pakaian apa-apa tutup sikit aurat dia tadi. Budak tadi jadi imam, terbuka aurat dia. Tu nak cerita ni dalil fiqh lah, bahawa kalau batal imam tadi, makmum tetap sah solat dia. Dia seorang je batalnya. Tapi dia tu bukan balik lagi pun budak tu. Tapi dia hafalan dia, bacaan dia sedap semua kan. Orang nanti dia jadi imam di kalangan sahabat tu. Itu dia hadis yang palsu ni. Menurut Ibnu Hajar, hadis ni adalah hadis yang dhaif.
Ini lemah lah. Ibn Jauzi berkata hadis ini tidak sahih, sedang Abdul Haq mengomentari sebagai hadis yang tidak ada sumber asalnya, la asla lahu. Macam utlubul ilma walau bisin kan. Maksudnya tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Ini juga la asla lahu, hadis yang tidak ada asalnya. Macam mana pula Nabi suruh kita menuntut ilmu hingga ke negeri Cina? Ilmu apa ya? Tapi memang tak nafi lah, Cina ni banyak ilmu-ilmu dunia ni kan. Segala teknologi apa semua, barang-barang kita duk pakai ni banyak made in China. Cumanya kualiti dia ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang baik kan, ada yang tak baik. Gitulah dia. Tak, adakah itu tak sahih sebab waktu itu China belum dikenali? Tak, bukan sebab tu. Dia hadis ni tak sahih bukan sebab tu. Hadis tak sahih sebab perawi. Sebab perawi yang merawikan hadis tadi, dan juga sebab lafaz hadis tu bercanggah dengan lafaz yang sahih. Gitu maksud dia. Dia bukan sebab suasana suatu tempat tu, tak. Sebab perawi tu sendirilah. Ada perawi yang kadzab, pendusta, pelupa, kan itu dia. Penolakan terhadap hadis tersebut lebih dikuatkan lagi oleh adanya hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok, bercanggah tak dengan hadis yang bawah ni? Allimu auladakumus salata, ajarlah anak-anak kamu salat. Wahum abna'u sab'. Maksudnya mereka ketika berumur 7 tahun kita dah kena ajar solat. Ambil wuduk, tengok betul-betul ambil wuduk macam mana. Kan bukan sapu kepala dulu baru tangan ke siku. Kan ajar dia betul-betul. Biasakan dia. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka apabila mereka, kalau mereka meninggalkan solat tadi. Wahum abna'u 'ashrin, ketika umur mereka 10 tahun. Pukul tu, bila sebut pukul ni, pukul darban ghaira mubarrihin lah. Pukul bukan macam pukul lembu tu. Lembu pun kita tak dibenarkan pukul dia sampai teruk macam tu. Ini hantam anak dengan kabel brake basikal tu. Kan last kali dia masuk penjara lah, buat macam mana? Last kali pun jadi cerita, mereka pun nak mengharamkan rotan dah. Ni pun satu bengong juga kan. Cerdik tapi bengong. Dah tak erti pasal agama, belagak pandai. Kan jadi bodoh lah. Orang nampak dia bodoh sangat nak haramkan rotan tadi. Tak ada masalah apa. Rotan gantungkan ini tak ada masalah apa. Kalau dia hilang rotan tu tak ada apa lah, beli lain. Budak-budak ni cerdik kan. Beli rotan ber-10, gantung di dapur, di bilik tidur, di ruang tamu. Kan gantung semua. Dia ambil. Dia ambil, dia buat sorok. Tak tahulah tamulah cari yang pelah tak jumpa. Tu dah. Bukan maknanya kat nak pukul dia sampai teruk macam tu kan. Ini orang tak sayang sungguh lah yang pukul anak dia tadi sampai macam tu kan. Payahlah nak jumpa ibu bapa tadi yang buat anak teruk-teruk kan. Ramai ke? Ramai lah ni. Tak tahulah kalau jadi ramai nak buat macam mana. Dia stres kat pejabat, dia balik, dia hantam anak dia kan. Ya ke? Gitu. Tapi ada juga yang terlampau sayang anak sampai guru-guru nak mengajar pun susah. Jadi cikgu pun jadi susah kan. Dia rotan jantung je. Cikgu boleh tak rotan cikgu? Tak tergelak pun. Ya. Sebab terlampau sayang anak kan. Takut cikgu rotan anak. Rotan sekali dengan mak-mak tu. Kan. Nak pergi anak mengaji, tak pergi anak mengaji. Kadang-kadang mak-pak ni kadang-kadang juga. Sangat mengada cikgu ni. Tu saya teringat ada saudara lah, saudara kot jauh lah, satu kenuri tu, dia duduk sembang lah. Dia ni bukan cikgu, pencen, kesian kat dia. Dia pengalaman dia lah, penderitaan yang dia alami. Dia kata kita ni jadi cikgu, mak bapak ni bukan nak terima kasih. Dia kata kalau anak dia bodoh, kita bodoh. Kita tak erti mengajar. Pasal anak dia bodoh, kita tak erti ajar. Kalau anak dia cerdik, dia tak nampak kita dah. Anak dia yang pandai, dia tak nampak cikgu dah. Kalau anak dia cerdik, bukan pasal cikgu, pasal anak dia. Kalau anak dia bodoh, cikgu dia tak erti mengajar. Tu kebanyakan ibu bapa hari ni yang patut kena rotan. Kan? Kalau Umar ada hari ni, ramai mak pak kena rotan. Kalau Umar ada hari ni, Al-Khattab radhiyallahu anhu ada hari ni, ramai ibu bapa yang kena rotan di belakang padan muka. Kan? Macam tu keadaan. Kebanyakan, bukan semua. Mari Yayasan Taklim ni
InsyaAllah. Yang baik semua insyaAllah kan. InsyaAllah. Dia suruh lagi, hutan lah anak saya kan. Takkan tak ada pasal-pasal anak hutan gitu. Tapi itulah kadang-kadang emosi kan. Ustaz dia pun emosi juga. Tu yang baru ni kena hukum gantung kat Kedah tu kan. Mungkin dia terpukul kat tempat-tempat sensitif ke apa, mati budak tu, dia ke tali gantung. Mana buat macam mana? Takdir dia macam tu. Mudah lagi ustaz tu kat Kedah tu. Ustaz. Kedah ke Perlis? Jadi kena hukum gantung. Nak buat macam mana? Kan? Tunggu mati ya. Baik. Hadis riwayat Ahmad, hadis sahih lah. Jadi bercanggah dengan hak atas tadi kan, yang disuruh jauhi anak-anak kita daripada masjid tadi. Sebab tu rupanya ramai budak-budak tak pergi masjid kot. Ikutlah. Dia tengok tambah sembahyang subuh, tak ada budak, tak ada langsung budak. Tak ada langsung. Yang adanya hari Jumaat ramai. Tu pun bising, ya Allah. Bising sangat kan. Masa Jumaat ramai. Sekolah tu cikgu paksa mari. Mengajar solat tersebut dilakukan di dalam masjid. Tengok, ajar solat dalam masjid. Sebab Nabi mengajar di masjid SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mengajar para sahabatnya. Rasulullah mengajar dari atas mimbar, sedang anak-anak ketika itu berada di masjid Rasul. Bahkan hingga di masjid Rasul, bahkan hingga mereka yang belum mencapai usia baligh. Hatta Al-Hasan Al-Husain tadi bertatih mari dua orang tadi. Nabi tengah duk bersemangat khutbah di atas mimbar, terberhenti khutbah dia, turun bawah. Kalau kita kan batal lah cuma kena mula balik tu imam. Tidak sembahyang kita hari ni tak sah. Jumaat kita habis jahanam. Semua masuk neraka jahanam. Tu imam turun bawah mimbar. Dia turun, dia dukung cucu dia ada orang tu, mana dia khutbah balik dia. Nabi SAW tadi kan. Tu dia. Nabi ajar. Jadi budak-budak ramai dalam masjid. Tak ada balik lagi pun. Ingat tak Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Ibnu Abbas kan, dia budak lagi. Dia naik himar, dia naik keldai. Nabi sembayang, dia naik keldai. Lepas tu dia turun keldai, duduk jalan dengan apa nama di antara soft solat tadi kan. Nabi tak berhenti solat pun, tak marah dekat dia pun, tak apa pun. Tu cerita dia. Tak maksudnya, yelah sekarang ni parents pegang yelah hadis ni kan. Maknanya anak-anak boleh. Tapi kalau dia orang dah main kerja-kerja Ustaz, main masuk ke dalam konak kot ni, kita pun tak khusyuk. Sebenarnya begini, sebenarnya ini bukan sebenarnya. Mungkin sebenarnya ibu bapa tadi bila bawa anak ke masjid, dia kena letak sebelah dia. Kan anak kan budak-budak ni walaupun sekolah jam 3 jam 4 tu, kita kadang-kadang kita masbuk tengok depa ni bukan sembahyang pun, depa nak tunggu imam rukuk baru depa pekat berebut nak takbir kan. Depa duk main, duk berpukul, berlari sana sini. Budak-budak besar lah tu. Sebab apa duduk di belakang? Cuba masing-masing duduk sebelah ayah dia. Dan ayah tadi kan boleh pegang anak dia dalam solat, boleh ke betul? Tak betul, pegang anak dia. Kalau dia nampak dia keluar, pegang tarik. Nampak jauh sikit renggang dia, pegang tarik apa kita. Tak ubah niat ke? Dia kata tak ubah niat. Tak ada ubah niat lah, tak batal solat Nabi tengah solat, Nabi boleh buka pintu, tak berubahkan niat Nabi. Tengah solat tadi ketuk pintu, maka Nabi buka pintu. Maknanya rumah Nabi buka besar mana pun. Ya kan? Gerak buka pintu tadi. Tak masalah apa. Kan? Dia ambil anak tak. Maknanya kita kena beritahu lah parents. Bagi tahu. Kan? Bagi tahu. Bawa anak biarkan memang. Bawa anak letak sebelah dia. Kalau anak tu yang mumayyiz lah, kalau tak mumayyiz tak digalakkan lah, tak digalakkan. Memang ganggu lah kan. Melainkan mak tadi tak ada orang nak jaga anak dia. Kan? Dia lagipun tak dianjurkan pun mak pergi ke masjid pun. Tak ada anjuran pun. Kalau dia nak pergi silakan. Ustaz, tapi saya tu bila bulan puasa, mak dia orang berniaga buat kuih. Ya. Saya difahamkan lah. Ya tak ada masalah apa, tak ada masalah apa. Mak buat kuih suruh ikut ayah. Jadi tu yang main kerja-kerja. Jadi ayah tadi kena faham. Kalau ayah tak faham, nak kena ada orang lain fahamkan ayah tadi. Ayah tak boleh rotan lah. Kan? Itu cerita dia. Tidak cukup pada akhir setiap hadis kita mengatakan hadis riwayat At-Tirmizi atau lainnya. Sebab kadang-kadang beliau juga meriwayatkan hadis-hadis yang tidak sahih.
Kerana itu kita harus menyebutkan darjat hadis sahih, hasan atau dhaif. Jadi mungkin timbul persoalan. Dan memang dah timbul pun. Kalau hadis itu tak sahih, kenapa At-Tirmizi meriwayatkan hadis tu? Kalau hadis itu tak sahih, kenapa disebut dalam kitab-kitab hadis? Ini pertanyaan orang kan. Begitu juga dalam kitab macam kitab Ibnu Jarir, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari tadi kan. Disebut hadis-hadis yang palsu. Kenapa disebut? Sehingga kadang-kadang orientalis ataupun puak-puak barat tadi, dia gunakan hadis-hadis palsu tadi untuk tikam balik kita. Sampai kita orang jahil ni kata, betul juga no. Betul juga no. Kan? Sebab kejahilan kita. Kenapa kita hadis-hadis palsu adalah kitab-kitab ulama kita? Baik, ulama-ulama hadis, mereka meriwayatkan hadis dengan penuh amanah. Setiap yang dikatakan hadis mereka sebut, mereka tulis, tapi mereka tetap menulis jalur yang meriwayat ataupun perawi yang meriwayatkan hadis. Dan mereka sendiri adalah ulama jarah wa ta'dil. Mereka mengetahui hadis ni kawan ni. Cuma dia biarkan di situ, dia tak hukum hadis sebab apa? Sebab nak biarkan kepada orang lain supaya cek balik ulama rijal yang begitu maknanya yang begitu hebat tadi, dia akan cek balik seorang perawi tadi kan, sampailah kepada hasil ataupun natijah hadis ni sahih ataupun dhaif ataupun palsu. Tak memadai hadis diriwayatkan oleh Tirmizi ke atau Tabrani ke, lainlah kalau Al-Bukhari dan Muslim. Kan? Lainlah kalau Bukhari dan Muslim. Yang lain tu maknanya dikaji semula. Tu dia kata di sini. Adapun mengakhiri hadis dengan mengatakan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, maka hal itu cukup. Tapi kita hari ni kita kena tengok juga, kalau kawan kita riwayat Bukhari Muslim, betul ke hang ni? Hang nak bagi aku terima cerita Bukhari Muslim. Kita pun punyalah selak mai tak jumpa pun. Ambil tak mana aku betul tahu orang tak pasal aku hantar kat hang lah. Hadis pun makna saja pun, bukan matan hadis pun, bukan lafaz hadis kan. Bukhari Muslim. Jadi maka hal itu cukup kerana hadis-hadis yang diriwayatkan oleh kedua imam itu adalah sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis dhaif tidak dibenarkan dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana adanya cacat dalam sanad. Sanad ni apa dia? Jalur periwayatan daripada A sampai Z kan. Atau matan hadis tadi. Ya. Kita boleh amal tapi tak boleh jadikan hujah. Ya, bawah ni ada insya-Allah ni. Bawah ni 1 2 3 4 tu. Yang bawah tu penjelasan dia. Maknanya di situ juga ulama mempertikaikan. Dia orang buat kaedah-kaedah macam tu, boleh diamalkan hadis dhaif, boleh diamalkan, tak boleh disebarkan apa semua. Dia ada syarat-syarat yang diletakkan untuk beramal dengan hadis yang dhaif. Tapi ulama ni kata pula, kalau syarat-syarat yang diletakkan tidak maknanya memang hadis tu tak boleh pakai lah. Dia dhaif. Kan? Gitu maksud dia. Kenapa kita nak beramal dengan dhaif sedangkan ada yang sahih? Saya kata memang kena. Kenapa kita nak jadikan untuk amalan? Question dia bahan. Kalau benda tu kita dhaif, hadis dhaif, ada yang kata bukan dari Nabi sebab matan dia betul-betul kan kita tak boleh nisbah dengan Nabi. Ya. So kenapa pula kita boleh jadikan untuk amalan? Itu maksudnya, itu betul lah, itu hujah yang betul lah. Itu hujah yang betul. Kalau kita dah tahu hadis tu dhaif, tak boleh nisbahkan kepada Nabi, kenapa kita nak beramal? Tak payah beramal lah. Berlambak lagi hadis yang dhaif tadi untuk hadis yang sahih untuk kita amalkan. Cumanya sebahagian ulama tadi dia berpendapat, dia bagi syarat-syarat untuk beramal dengan hadis dhaif. Tapi syarat-syarat tu macam maknanya nak cerita bahawa hadis yang disuruh beramal tu adalah hadis yang sahih ataupun hasan, bukan hadis yang dhaif. Tengok bawah tu. Kita cuba baca sampai habis. Bawah ni kan. Okey. Jika salah seorang dari kita pergi ke pasar lalu melihat daging yang gemuk segar dan daging yang kurus lagi kering, tentu ia akan memilih yang gemuk segar dan meninggalkan daging yang kurus lagi kering. Kan? Islam memerintahkan agar dalam berkorban kita memilih binatang sembelihan yang gemuk dan meninggalkan yang kurus. Jika demikian, bagaimana mungkin diperbolehkan mengambil hadis dhaif? Hak gemuk sihat dah hampir cari, nampak sihat gemuk, lepas tu murah pula. Pergi cari hak kurus kering tak ada daging ni, hak jalan pun tak larat tu kan. Jentik dengan jari pun terguling je tu. Tu.
Pelik kan? Bagaimana mungkin diperboleh mengambil hadis dhaif dalam masalah agama, apalagi masih ada hadis yang sahih? Itu maksudnya. Para ulama hadis memberi ketentuan bahawa hadis dhaif tidak boleh dikatakan dengan lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana lafaz itu adalah untuk hadis sahih. Tetapi hadis dhaif harus diucapkan dengan lafaz ruwiya. Dia panggil sighatut tamrid. Sighatut tamrid maksud dia lafaz sakit. Tamrid ni marid, sakit. Lafaz sakit, maksud ada was-was padanya. Ruwiya, dikatakan. Qila, dikatakan. Diriwayatkan, maksud gitu. Bila sebut ruwiya, cek dulu. Kalau kita buka kita hadis, kita kata apa? Dikatakan, buka kitab Fadhil Amal tabligh baca di masjid-masjid tu kan. Diceritakan, dikatakan, diriwayatkan, semua di. B payah nak jumpa. Tak lulus semua. B ni kan, A lagi lah tak jumpa. Aku berkata kan, ataupun aku mendengar, ataupun dia berkata. Yang dijumpanya dikatakan, diceritakan, diriwayatkan. Buka kitab Fadhil Amal tu. Oh, tu dia. D ni tak lulus cikgu lah. Cikgu, D lulus tak lah ni? Lah ni dia berkata lulus kan? Dulu D jangan duk harap lah nak lulusnya kan? Lah ni D dia bagi lulus. Lah ni lulus lah. Oh, D lulus daripada budak-budak kuih lemah kot. Baik, habis ni. Dengan sirah majhul, tamrid, tidak diketahui dari siapa. Hal itu untuk membezakan antara hadis dhaif dengan hadis sahih. Yang ketiga, sebagian ulama kontemporer berpendapat, ulama baru ni, hadis dhaif itu boleh diambil dan diamalkan, tetapi harus memenuhi kriteria berikut. Hadis itu mesti menyangkut masalah fadail, bukan masalah keutamaan amalan, bukan masalah akidah, bukan masalah fiqh. Kan? Yang kedua, hendaknya berada di bawah pengertian hadis sahih. Maksudnya ada hadis sahih yang tunjuk pada dia. Mana bila ada hadis sahih yang tunjuk pada dia, bukan dhaif lah, dia hasan li ghairihi lah. Itu maksud dia. Kan? Yang keempat, hadis itu tidak terlalu lemah. Maknanya hadis hasan lah, hasan li ghairihi lah. Dia jadi hasan kerana hadis yang lain sokong dia kan. Gitu. Hadis semuanya dhaif sikit, tapi banyak cerita pasal itu dia terangkat jadi hasan li ghairihi. Yang keempat, hendaknya kita mempercayai ketika mengamalkan bahawa hadis itu berasal dari Rasulullah SAW. Kalau kita mempercayai, maknanya hadis itu hadis sahih. Kan? Maknanya apa yang dia bagi syarat ni semua kena pada hadis yang sahih, ataupun hadis sahih, hadis hasan li ghairihi, bukan hadis dhaif la yanjabir. Bukan maksud gitu. Hadis dhaif la yanjabir ni maksudnya hadis dhaif yang tak boleh langsung terangkat. Bubuhlah jet 10 tan pun tak boleh naik dah. Buh jet 10 tan punya jet ni tak naik dah. Tu teruk semualah tu. Tetapi saat ini orang-orang tak lagi mematuhi batasan syariat-syarat tersebut, kecuali sebahagian kecil daripada mereka. Itu je. Kan? Lepas ni contoh hadis-hadis maudhu', contoh hadis-hadis palsu. Nak tahu saya ingat tak tahulah di sini ada jual ataupun tidak buku hadis-hadis dhaif ataupun palsu. Ada oleh Ustaz Abdul Ghani ke apa semua, orang Kelantan ke? Ada satu buku hadis-hadis palsu. Itu. Ada orang kata, Ustaz bacalah hadis-hadis palsu. Saya kata nak baca apa hadis palsu? Ajaklah kami hadis palsu. Hadis palsu kita nak buat apa? Saya nak cerita apa? Hadis palsu nak cerita apa? Saya nak cerita apa? Baca satu hadis palsu. Nak hurai apa? Oh, sungguh juga dia kata, tak jugalah, sungguh-sungguh lah ni. Enggak. Nak baca, tolonglah bacakan hadis palsu. Kami nak dengar lah hadis palsu tu apa kan? Baca sendirilah maksudnya. Nak baca je nak hurai apa kan? Kita baca hadis yang sahih supaya kita nak beramal dengan hadis yang sahih tadi. Hadis palsu ni kita tak mau dengar lah. Bukan tak mau dengar macam mana? Kita nak tahu supaya kita tak terjebak dengannya. Itu dia. Ada soalan tak? Ya? Apa pendapat Ustaz dalam Quran ada wuduk, tak ada wuduk? Ada wuduk boleh tak? Nah, kalau ini juga khilaf yang tanawwu'. Ini juga khilaf yang tanawwu'. Akan tak ada dalil yang melarang, dalil yang sahih yang melarang tidak dibenarkan memegang Al-Quran tanpa wudu. Tak ada hadis yang sahih yang melarangnya. Berarti yang ayat ini kata La yamassuhu ilal mutahharun fi ihtimalat. Fi padanya ada takwilan, ada tafsiran. Maksud di sini la yamassuhu ilal mutahharun al malaikah
kan? Tidak menyentuhnya, yakni Al-Quran yang di Lauhul Mahfuz itu, kecuali al-mutahharun, para malaikat. Orang beriman, Nabi kata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Abu Hurairah dalam keadaan berjunub, dia tengok Nabi mari, dia lari. Kalau jumpa Nabi nak kena bagi salam, duduk dekat Nabi. Sebab apa? Nabi padanya turun wahyu, nak kena pegang tangan Nabi. Dia berasa diri dia najis, dia berasa diri dia tak suci, belum mandi wajib. Maka dia lari. Nabi kata, Nabi mana? Ya Rasulullah, kepada engkau turunkan Quran, wahyu apa semua, kan saya ni berjunub. Nabi kata, subhanallah, innal mu'min la yanjus. Maha suci Allah, orang beriman tidak najis. Itu dia. Adapun orang musyrikin najis, tapi najis yang maknawi, bukan najis hissi. Bukan makna dia bersentuh kulit dengan kita, oh habislah aku, kan najis lah, kena air peluh dia kena tangan kita apa-apa. Kita pun nak kena basuh peluh dia tadi. Bukan maksud gitu. Najis akidah dia maknawi, bukan hissi. Itu maksud dia. Tapi walaupun begitu, sebagai ulama dia ambil jalan maknanya jalan lebih berhati-hati. Dia kata kena wuduk dulu, wajib berwuduk semua, kan. Macam Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, dia kata kena ada wuduk. Syekh Albani rahimahullah ta'ala, dia kata tak ada dalil suruh ambil wuduk. Tapi afdalnya tak dinafikan lah. Dari sudut keafdalan dia, keutamaan dia, tentulah dalam keadaan kita berwuduk. Tu cerita. Ana cerita larangan ataupun haram ataupun boleh ni, maknanya tu cerita tu lah. Tak ada dalil. Wallahu ta'ala a'lam. Khilaf tanawwu', khilaf yang mu'tabar, insya-Allah. Ya? Kalau itu maksud dia gitu, macam tu lah juga. Macam tu jugalah. Macam tu juga. Ada khilaf juga tentang tu. Macam wanita yang tirik lah, dia nak baca Quran apa semua, kan boleh bagi dia baca Quran. Hatta dia nak cek balik Quran, dia peganglah Quran tu, dia nak cek dia nak baca tu betul ke tidak bacaan hafalan dia, kan. Itu tak masalah apa. Orang bukan Islam pun pernah, kan Nabi tulis sebahagian ayat, kan, kepada raja-raja Raja Kaisar ataupun Raja Kisra tadi, kan, ayat-ayat Al-Quran untuk ajak mereka kepada Islam semua. Masalah apa? Tak boleh. Susahlah kita nak baca Quran, kan. Quran kita duduk dalam poket, macam mana nak buat? Tak boleh pegang dalam Quran. Tolong pakcik, mari Ustaz, mari buat apa? Tolong Ustaz, saya ni ambil Quran dalam poket saya dah batal wudu. Sampai macam tu, kan. Macam mana tu? Jadi susah, kan. Susah. Ni benda ni khilaf. Maknanya boleh sebelum tidur ataupun kita tidur dulu. Boleh dulu, tak ada masalah apa. Kan? Maknanya ada pengakuan lah, iqrar, takrir. Pengakuan daripada Nabi SAW. Pengakuan maknanya sahabat buat macam ni tak apa, buat macam tu tak apa. Tidur dulu ke ataupun nak bangun dulu ke, tak ada masalah apa. Takrir, pengakuan. Sunnah. Itu maksudnya. Boleh, tak ada masalah apa. Cumanya bila kita dah bangun nanti tahajud, hanya dibenarkan untuk 2 rakaat sajalah. Itu yang dibenarkan. Kalau dah buat witir sebelum tu, hanya 2 rakaat sajalah selepas tu. Yang hadis itu mas-mas tak ada untuk malam. Untuk malam. Dan juga Tadi lepas tarawih dan untuk maghrib, boleh buat 2 saja. okey, itu hadis yang menetapkan. Hadis yang masa-masa tak pakai kat situ. Tak. Hadis masnah-masnah ni maknanya sebelum witir. Sebab apa? Sebab hadis lain datang, dia panggil secara lisan Nabi larang. Secara lisan Nabi larang. Saya ingat ada jual di sini, kan dulu kita pernah baca, kan. Dulu sebelah sana bilik kecil sana, solat sunnah Rasulullah, kan. Solat sunnah Rasulullah tak sebab habis bukan. Mungkin habis baca sendiri. Saya ingat ada jual kat situ buku tu. Solat sunnah Rasulullah SAW. Di situ dia cerita habis. Ada cerita habis tu. Buku bukan warna putih, warna kuning oranye macam tu lah. Mungkin ada di situ kot, ada kat situ. Solat sunat tadi. Ada situ cerita habis. Bagus buku tu. Terjemah dalam bahasa Indonesia. Semua solat sunat disebut situ. Ada yang sahih, ada yang dhaif, semua kaifiat dia semua disebut. Ada lagi? Tak ada lah. Yang panjang
Solat yang orang bulan puasa tu tak apa. Tasbih. Solat tasbih. Ya, solat tasbih ada hadisnya. Maknanya, tetapi tidak disunnahkan untuk didirikan secara berjamaah. Buat seorang-seorang lah. Buat seorang-seorang. Masjid Taqwa memang buat. Masjid Taqwa ke, Masjid Sungai Pelong ke, semua dah tak kira lah. Tanya dia, doktor ambil mana ni hadis ni? Hadis solat tasbih tu memang ada lah, tapi secara berjamaah tadi tu tak ada lah. Kalau doktor kata boleh, mai kita buat qabliyah subuh berjamaah pula. Kalau dia kata boleh. Okey, kalau macam tu jom sekali kita buat qabliyah subuh berjamaah pula. Dia nak jawab macam mana tu agak-agak. Tak usah bantah dia lah. Kita nak cerita. Semua buat kan? Buat. Ya. Ada hadis yang mengatakan kami saya untuk kita kena buat di solat tasbih. Maksud dia bukan wajib lah, sunat yang muakkad lah, walaupun sekali seumur hidup. Maksud dia dia sangat dianjurkan kita buat lah. Sangat dianjurkan kita buat. Betul lah hadis tu. Buat bersama. Buat sendirilah bersama. Buat sendiri berseorangan. Tak payah berjemaah. Bukan takat hajat, macam-macam solat. Nak periksa yang solat hajat. Susah hati ya ibu bapa kan. Kira tak cukup. Awak kita tahu ke Tok Imam tu kira cukup ke tak? Kan? Kita suruh baik sangka dengan Tok Imam tu. Dia cukup ke kiranya. Yang pentingnya tak sunnah pun. Nabi tak buat pun secara berjemaah. Kalau Nabi buat berjemaah walau sekali, maka kita boleh buat. Kan? Macam kadang-kadang boleh buat, macam solat malam. Kadang-kadang suami dengan isteri boleh. Macam Nabi tadi sembahyang, Ibnu Abbas datang ikut belakang Nabi kan. Kadang-kadang Huzaifah datang ikut belakang Nabi. Nabi sembahyang seorang-seorang. Kadang-kadang maknanya boleh solat malam tadi dengan isteri kita. Majlis tadarus bulan Ramadan. Lepas tu disusuli dengan khatam, majlis khatam kan. Sunnah ke tidak? Tak sunnah juga. Tak ada sunnah pun. Tadarus pun tak sunnah. Tadarus ni sunnah lah. Tadarus ni maknanya kan Nabi bertadarus Quran dengan Jibril alaihissalam. Nabi baca Jibril, betulkan bacaan Nabi SAW. Tadarus ni maksudnya saling talaqi ni belajar. Bertalaqi, talaqa, jumpa, liqa. Kan? Tadarus ni maksudnya memerhatikan bacaan. Okay, dengar bacaan saya. Oh, saya pun baca balik. Tadarus. Bukan wajib, Makcik. Tak. Benda tu kadang kalau kita nak buat, kita tak kira di mana pun nak buatlah dengan anak kita ke, cucu kita ke apa kan, nak buatlah. Tak semestinya di masjid. Dia macam mana wallah alam. Buat kumpulan-kumpulan lepas tu. Ada dah pandai akan semak lah. Tak ada masalah apa. Cuma tak perlu buat penutup dengan majlis khatam Quran apa semua tu, tak ada hadis yang sahih tentang tu lah. Tak ada. Dia ada buat salat tahajud dengan 8 rakaat jemaah. Depa buat 8 rakaat tahajud, maknanya 4.30 dia sumbang datang. The last akhir 10 hari akhir. 8 rakaat bukan witir pun. Tak, dia dah buat dah yang tarawih tu, bukan tutup dengan witir, tapi 4.30 nanti ada jemaah tahajud. dipanggil ni. Kalau ikutnya tak kena dengan sunnah lah, tak bertepatan dengan sunnah. Sebab Nabi tadi dah beritahu, Nabi kata hanya 2 rakaat selepas witir kalau nak buat. Saya tak ingat riwayat apa tu, yang saya ingat hadis tu adalah hadis yang sahih. Semua nak kena tanya Ustaz Google ni. Aduh, kan? Ustaz Google tak mai, kita pun tak ada, kan? Tak ingat lah. Tak. Mana dia nak tolak hadis tu? Dia nak tolak hadis
Sekejap as-salatu ba'dal witr raka'atain. Ustaz Google. Nak buat macam mana? Alhamdulillah lah. Kan? Dulu tak ada kemudahan apa nama macam ni kan. Okey, sekejap ya, jumpa dah. Alhamdulillah internet sini kuat ya. Okey, di sini ada saya buka ni ya, buka Markas Al-Fatwa Islam Web. Orang tanya ada soalan. Sami'tu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-laila duna julusin baina raka'at thumma yusalli raka'atain jalisan. Okey, dia kata ke sini soalan dia tentang apa nama solat, hukum solat 2 rakaat selepas witir. Hukum 2 rakaat solat selepas witir. Tengok ya. Hadis dalam Sahih Muslim, hadis Aisyah dalam Muslim, sifat witir Rasulullah SAW dia disebut di situ. Dia kata dalam syarah Sahih Muslim oleh Nawawi, Aisyah kata yusalli minal laili, Nabi sembahyang waktu malam 13 rakaat. Okey, dia witir daripada 13 tu 5 rakaat, daripada 13 tu 5 rakaat witir lah. Dia tidak duduk pada 5 rakaat itu terus sembahyang tadi, melainkan pada akhirnya. Dalam riwayat yang lain, Nabi memberi salam setiap 2 rakaat. Dan dalam riwayat Nabi bagi salam 4 rakaat, kemudian 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Dalam riwayat lain pula Nabi sembahyang 8 rakaat, kemudian Nabi witir dengan 1 rakaat. Dalam riwayat lain pula 10 rakaat berwitir dengan 1 rakaat. Sampailah kata Aisyah, kana yusalli, adalah baginda sembahyang 13 rakaat. Apa nama? Yusalli 8 rakaat, dia sembahyang 8 rakaat, kemudian dia berwitir. Kemudian dia solat 2 rakaat sedang dia dalam keadaan duduk. Selepas witir tu. Nampak tak? Nabi solat dalam keadaan duduk. Ini dalam Sahih Muslim. Dan apabila Nabi nak rukuk, Nabi bangun, Nabi rukuk. Ini mana ni cerita kata Nabi penat dan dia baca panjang apa semua. Nabi solat, nak kata 2 rakaat selepas witir tu. Okey. Qama thumma yusalli rak'atain ba'da bainan nida' wal iqamah. Tengok, kemudian Nabi solat 2 rakaat di antara azan dan iqamah, solat subuh. Nampak tak? Faham tak di sini? Bahawa apa yang Nabi buat adalah 2 rakaat selepas witir. Yang Nabi duduk ni sebab Nabi baca panjang tadi tak larat apa semua. Jadi tentu pun bila Nabi nak rukuk, Nabi bangun, Nabi rukuk dan seterusnya. Ini dalil dia. Qabliyah subuh. Qabliyah subuh. Ya tu yang saya baca tadi 2 rakaat tu, yang Nabi selepas witir tadi, Nabi sembahyang duduk 2 rakaat tu. Tu belum subuh lagi, belum azan. Sama ada dia bangun malam ataupun dia tak tidur malam. Tapi yang namanya Nabi, sunnahnya Nabi tidur dulu lah. Maksudnya lepas witir 2 saja. 2 saja. Tapi kalau kita belum witir, sunat, dia panggil betul lah. Solat biasa, sunat biasa lah. Solat malam, sunat malam lah. Solat sunat malam. Witir seloknya kelas kan, maknanya bangun buat witir seloknya lah. Tutup kan. Terpulang. Kalau kita rasa tak boleh nak bangun, kita sembahyang dulu witir, kan? Lepas tu tidur, ataupun tidur dulu kalau kita yakin. Kerana dia sangat muakkad lah witir tadi kan, sangat. Dua rakaat saja. Sebab tak boleh tak witir 2 kali witir tak lah. Sebab Nabi buat macam tu. Tak boleh ditambah. Ya, tak boleh nak menambah. Dalam praktis tu dia cakap ada hadis Aisyah kata yang Nabi tak pernah solat 11 rakaat. witir. Maknanya 8 dengan 3 11. Tak pernah. dalam hadis dalam praktis. Macam mana tu? Canggah dengan hadis ni.
Kita check balik kau dia silap tulis ke apa, silap cetak kot. Baik sangka. Ha? Kan? Okey. Habis aku kita ya. Lagi dia pas saman. Okey. Niat kita niat solat sunat je kan. Ya. Kita termasuk solat. Tak, kalau kita Katakanlah kita bangun, kita tinggal yang boleh nak buat 2 rakaat solat sunat ni. Kita niat solat sunat malam kan. ya. Adakah itu termasuk solat wudu atau itu lain? Mana kita boleh dikira sekali ya, solat wuduk, solat tahiyatul masjid ke, kalau kita belum tahiyatul masjid. Boleh kira sekali, tak ada masalah apa. Yalah, maknanya bila kita cakap solat sunat, maknanya Terangkum dari dalam tu. tak ada lagi niat. Ni dia ni, siapa yang nak ada dijual di dalam taklim ni, biasa taklim ni. Hadis impunah, hadis dhaif dan maudhu'. Ni ada jual di sini. Di sini kah? Zul. Tak jual itu library. Tak kita tak apa lah, antum cari je beli. Cuba cek tengok. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.